Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, harap semua sihat kalau tak sihat tu boleh PM saya. Nak cakap pun boleh juga. Nanti kita boleh doakanlah. Kan? Sebab ramai antara kita pun ada juga kalangan kita kalangan murid grup ini ada yang juga yang tak sihat So kita sama-samalah mendoakan murid tersebut murid perempuan saya tak tahulah kalau korang tahu kan, ada yang tahu kita doakan je lah InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah Syekh. Okay. Sebab tengok profile picture awak tu. Okay. So, hari ni insyaAllah kita akan cuba habiskan bab 6. Okay, kalau tak dapat habis, kita sambung malam nantilah. Okay, kalau misal kata petang ni habis bab 6, nanti malam ni kita try buat latihan je. Latihan struktur atau esei. Okay. Okay, dah buka. So, apa yang kita nak pelajari pada hari ini sebenarnya topik berkaitan dengan 6.4. Okay, iaitu isu pembangunan dan ekonomi. Tapi sebelum itu, kita imbas semula apa yang kita dah belajar sebenarnya dalam bab 6. Okay, apa yang kita dah belajar sebenarnya dalam bab 6 ini. Okay, kalau awak kenal pasti balik bab 6. Bab 6 ni berkisar tentang topik Malaysia. Okay, kalau kita belajar tentang topik Malaysia, awak kena ingat startnya daripada bab 5 pembentukan Malaysia tu bab 5. Tapi bila masuk bab 6, kita dah masuk topik kepada cabaran selepas Malaysia itu dibentuk ataupun cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey. So apa yang kita dah belajar yang sebelum-sebelum ini iaitu kita tengok seimbas. Okey. Kita kena refresh balik sebab kadang kita lupa kan. Okey, ini 6.1 berkaitan dengan cabaran dalaman Malaysia. Okey, cabaran dalaman Malaysia. Maksudnya isu dalam negara lah apa yang melanda cabaran dalaman Malaysia ni. Menyentuh aspek apa sebenarnya. Okey, pada pertama cabaran pembangunan dan sosioekonomi Sarawak dan Sabah. Okey, ini pun awak dah belajar sebenarnya. Okey, antara isu-isunya untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi di Sarawak dan Sabah. Kemudian nak memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan di Sarawak dan Sabah. Sebab kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak ni dia tak ada kemudahan perhubungan dan pengangkutan yang baik lah sebagaimana Semenanjung Malaysia. Okey, itu isu-isu dia, cabaran dalaman. Okey, kemudian yang ketiga memajukan sistem pendidikan terutamanya di kawasan pedalaman dah. Okey, tak ada tenaga guru dan sebagainya. Okey, itu pun 2 minggu lepas kan kita dah belajar lah benda-benda ni semua. Okey, dan sekolah-sekolah pun yang ada di Sabah dan Sarawak terdapat di kawasan bandar saja. Okey, di kawasan pedalaman ni kemungkinan tak ada ataupun kurang. Okey, itu masalah cabaran dalaman Malaysia. Okey. Okey, seterusnya apa lagi yang kita dah belajar? Okey, kemudian kita juga belajar cabaran dalaman Malaysia iaitu sentuh terhadap cabaran politik di Sarawak. Isu politik di Sarawak lah. Okey, berkaitan dengan pelantikan Ketua Menteri Sarawak. Isu dia berkaitan dengan tidak puas hati dengan pelantikan Ketua Menteri Sarawak, nama dia Stephen Kalong Dingkan. Kan? Okey, ini orang ni lah. Lepas tu akhirnya isu itu dapat diselesaikan dengan menggantikan Ketua Menteri Sarawak yang baru, nama dia Tawi Sli. Pun kita dah belajar lah. Okey, ini kita imbas semula sikit. Okey, kemudian yang ketiga, isu yang paling utama biasalah. Okey, tak lain tak bukan adalah perpaduan kaum. Masalah perpaduan kaum. Okey. Sebab bila kita Malaysia itu dah dibentuk, maka wilayah etnik kita bertambah. Bertambah luas lah. Okey, populasi penduduk itu bertambah ramai dengan pelbagai kaum, pelbagai etnik, pelbagai ras, bangsa. Okey, sini macam-macam. Kalau sebelum ini Semenanjung Tanah Melayu, mungkin kita selalu dengar Melayu, Cina, India saja masalah kaum. Okey, tapi bila dah pembentukan Malaysia, tambah lagi macam-macam kaum. Ada Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Murut dan Bajau, macam-macam. Kemudian tambah pula jarak. Cikgu. Ya. Ada orang nak masuk. Oh, okey. Tak bunyi pula, selalu dia bunyi.
Kenting. Selalu dia bunyi loceng kan. Saya perasan, tak perasan. Okey. So tambahan pula jarak antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak itu sangat jauh. Awak boleh tengok nota saya pun sama je. Okey. Ada yang bagi salam. Wah, selamat datang Elisha. Lama tak jumpa Okey, so seterusnya. Okey, kemudian 6.2 cabaran. Okey, awak ingat bab 6 ni semua tentang cabaran-cabaran. Okey, awak kena ingat topik bab 6 ni berkaitan dengan cabaran Malaysia setelah Malaysia dibentuk. So 6.2 cabaran Malaysia yang kedua adalah berkaitan dengan pemisahan Singapura. Masalah kerajaan kita, Kerajaan Persekutuan Malaysia dengan Singapura. Akhirnya kita terpaksa mengeluarkan Singapura daripada negara kita. Okey. So pemisahan Singapura ni kalau kita tengok kat buku teks pun tak banyak dia nak ceritakan, cuma cerita faktor-faktor saja. Okey. Dan proses-proses pemisahan itu. Okey, kalau kita tengok faktor pemisahannya ada aspek politik. Okey, saya tak nak hurai lah ini benda kita dah belajar, ekonomi dan masalah perkauman. Okey, kemudian ini proses lah. Okey, proses pemisahan Singapura daripada Malaysia. Okey. Kemudian 6.3 pun kita dah belajar juga 2 minggu lepas, masa tu kelas malam seingat saya. Okey, kemudian kalau awak tengok kat nota saya tu saya terangkan tentang ancaman komunis di Semenanjung dulu kan. Okey, baru Sarawak. Tapi kat buku teks dia cerita Sarawak dulu. So tak kisah, tak ada masalah pun. Okey. Kemudian untuk ancaman keselamatan di Sarawak, komunis kita ada pasukan CCO. Okey, ancaman CCO CCO ni komunis Sarawak okey. So bentuk ancamannya ni gerakan politik bersenjata. Yang ni memang awak kena study banyak kali baru nak ingat. Okey. PKKU, Paraku, PJRS. Ini kumpulan-kumpulan komunis di sana lah antara gerakan-gerakan yang mempengaruhi rakyat-rakyat di sana. Okey, dia terpengaruh dengan fahaman komunis lah senang kata. Okey, kemudian usaha mengatasi ada perang saraf. Okey, operasi ketenteraan. Operasi ketenteraan ni banyak operasi Hammer paling utamalah operasi Hammer. Okey. Kemudian kotak-kotak ni tengoklah. Okey. Okey, ni langkah-langkah membanteras ancaman komunis. Yang itu yang korang buat latihan tu kan sebelum kelas kita nak tutup tu. Yang korang cari jawapan tu kan. Inilah. Okey. Kemudian, ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Okey. Itu bagaimana ancaman komunis di Semenanjung pula. Ancaman komunis di Semenanjung sebenarnya. Okey. Iaitu daripada Parti Komunis Malaya. Okey. Antara bentuk-bentuk ancaman diorang, komunis PKM itu membunuh anggota keselamatan dan orang awam. Okey, antaranya Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim ni. Ni antaranya lah orang-orangnya. Okey, lepas tu Tugu Negara pun dibom. Usaha mengatasi, okey, koin dibuat, perjanjian kerjasama sempadan. Awak jangan ingat perang saraf, rancangan bridge apa semua, itu lain Itu zaman-zaman darurat sebelum Malaysia dibentuk. Yang ini nak lawan komunis setelah Malaysia dibentuk. Okey, awak kena tahu time frame dia. Okey. Kemudian yang ini kita akan masuk hari inilah. Okey. Isu pembangunan dan ekonomi. Okay. So okey semua suara saya jelas tak? Jelas. Okay, so kita masuk topik hari ini Okey, topik hari ini adalah berkaitan dengan isu pembangunan dan ekonomi. So ini antara cabaran-cabaran Malaysia juga. Setelah Malaysia dibentuk, ini antara salah satu cabaran. Okey, kita tengok cabaran-cabaran yang bentuk umum. Apakah cabaran-cabaran umum? Isu-isu yang melanda dalam kalangan rakyat Malaysia dalam aspek pembangunan dan ekonomi, iaitu cerita dia penduduk berpendapatan rendah. Setelah Malaysia dibentuk, masih lagi mengalami masalah yang sama, iaitu penduduk berpendapatan rendah.
Kenapa macam tu? Okey. Kemudian pendidikan rendah. Taraf pendidikan yang sangat rendah. Kenapa dia macam tu format dia Okey, kemudian institusi kewangan kurang menyediakan bantuan kewangan kepada pengusaha bumi putera. Maksudnya ketika mana setelah Malaysia pun dibentuk tahun 1963, kalau awak tolak lah 63 tolak 57 berapa? Siapa pandai laju matematik? 1963 tolak 1957. Okey, 6 tahun. Daripada tahun 57 kita merdeka kan? Setelah Malaysia dibentuk tahun 1963, dalam tempoh 6 tahun kita merdeka, masih lagi mengalami masalah ini. Penduduk berpendapatan rendah, pendidikan rendah. Okey, boleh ingat itu isu-isu rakyat. Cabaran lah ni. Okey, kemudian pengusaha-pengusaha bumi putera ada masalah kewangan. Ingat keyword ni. Pengusaha bumi putera ada masalah kewangan untuk membangunkan perusahaan, untuk membangunkan perniagaan ataupun lebih kepada pertanian. Aspek pertanian sebenarnya ketika itu. Orang peribumi ni fokus dia lebih kepada pertanian. Tak ada modal. Okey, nak tanam pokok, anak pokok ke benih ke apa, baja ke, tak ada modal. Jadi macam mana dia orang nak jadi petani moden? Okey, maka itu antara isu umum. Okey. Alamak, sekejap ada orang call pula. Hello? Okey, sorry iklan sekejap. Ada orang hantar barang. Okey, boleh sambung Mana sampai mana tadi kita? Apa ini? Okey, so antara isu umum masalah pembangunan ekonomi rakyat ketika itu selepas cabaran pembentukan Malaysia, okey, masih mengalami masalah yang sama, iaitu masalah kemudahan pengangkutan dan perhubungan di kawasan luar bandar. Okey, yang tidak dinaik taraf lah. Okey, itu masalah-masalah yang melanda Malaysia. Walaupun Malaysia dah dibentuk, walaupun Malaysia dah merdeka, setelah 6 tahun kita merdeka masih lagi mengalami masalah-masalah ini. Okey. So, bagaimanakah langkah mengatasinya? Apakah langkah mengatasi untuk mengatasi masalah-masalah di atas? Okey, cara dia iaitu dengan kerajaan memperkenalkan rancangan Malaysia Pertama. Rancangan Malaysia Pertama telah diperkenalkan. Setiap rancangan Malaysia ni jangka hayat dia 5 tahun. Okey, kalau misal kata rancangan Malaysia Pertama bermula pada tahun 1966 kan? 5 tahun dia setiap kali 5 tahun. 66, 67,
68, 69, 70. Lepas tu nanti masuk tahun berikutnya 71, 72, 73, 74, 75. Macam tu. Okey, maksudnya setiap 5 tahun. Rancangan Malaysia kedua dia 5 tahun. 71 hingga 75 lah. Okey, dia macam tu lah. Sekarang ni kita tak pasti dah rancangan Malaysia ke berapa dah. Okey, yang hari ini awak boleh cek sendirilah Google dah rancangan Malaysia dah ke berapa dah agaknya. Okey. Tapi rancangan Malaysia pertama mula diwujudkan pada tahun 1966 hingga 1970. Alright, ada lagi yang nak masuk ke? Okey, ingat bunyi apa tadi? Okey, kemudian ini secara ringkas kenapa rancangan Malaysia pertama itu dibentuk untuk menangani isu pembangunan dan ekonomi di negara kita selepas pembentukan Malaysia. Okey. Inilah kita topik isu pembangunan ekonomi. Okey. Dan nak selesaikannya inilah rancangan Malaysia pertama diperkenalkan. Okey, rancangan Malaysia pertama telah diperkenalkan. Okey. Dia tak lain tak bukan memang isu pembangunan ekonomi lah. Paling penting. Itu paling penting. Sebelum masalah-masalah lain macam masalah perpaduan dan sebagainya, komunis itu sebelumnya kita dah belajar kan. Okey. So ada isu-isu dia lah. Nanti kita tengok. Kemudian, okey, apakah isu-isu yang berkaitan? Apakah isu-isu yang berkaitan untuk menangani masalah ekonomi setelah Malaysia dibentuk? Okey, yang pertama adalah isu berkaitan pertanian. Okey, boleh? Pertama, masalah apa? Isu berkaitan pertanian. Itu masalah yang pertama setelah Malaysia dibentuk. Ini kita rujuk kepada seluruh. Ada lagi orang call saya lah. Kejap Akbar. Banyak gangguan. Okey, so sambung. Okey, so antara isu yang berkaitan pertanian ni yang dimaksudkan ni masa Malaysia dibentuk, setelah kita merdeka pun, hinggalah Malaysia dibentuk, masalah pertanian ini berkaitan dengan terlalu bergantung dengan ekspor getah dan biji timah. Okey, kerajaan ni untuk meningkatkan pendapatan ekonominya terlalu bergantung dengan ekspor getah dan biji timah. Okey. Maksudnya kita tak ada lagi sektor-sektor industri berat tau. Macam sektor pembuatan kereta belum wujud lagi tahun tu. Jadi kita terlalu bergantung, pendapatan negara tu terlalu bergantung dengan menjual getah dan biji timah. Itu antara isunya. Kalau orang tak nak beli getah ataupun negara lain tak nak beli biji timah, jadi nanti kerajaan akan lingkup ekonomi kita. Sebab kita terlalu bergantung benda tu je. Okey, dan getah pun awak kena tahu dia bergantung dengan cuaca. Kalau cuaca negara kita ni selalu hujan kan. Jadi macam mana getah itu nak diperolehi kan? Jadi itu masalah negara kita ketika setelah Malaysia dibentuk. Okey. Kemudian isu berkaitan pertanian juga berkaitan dengan harga bahan mentah jatuh. Harga bahan mentah jatuh. Kita ni terlalu bergantung dengan sektor pertanian tau sebenarnya zaman itu. Okey, tahun 60-an. Ekonomi kita terlalu bergantung dengan sektor pertanian. Memandangkan pasaran dunia bahan mentah ni harga dia jatuh, jadi kita tak dapat nak develop lah pendapatan ekonomi kita, tak dapat nak meningkatkan kekayaan ekonomi kita kalau kita terlalu bergantung dengan bahan mentah saja. Sedangkan negara-negara lain macam Amerika,
Jepun, Britain, Jerman, negara-negara lain yang maju, diorang dah menghasilkan sektor perindustrian berat. Okey, dah ada wujud kilang-kilang. Okey, elektronik kan, bahan-bahan elektronik, barang-barang elektronik, diorang dah cipta dah benda-benda tu semua. Jadi diorang lebih cepat lah, kekayaan ekonomi diorang lebih cepat. Berbanding kita terlalu bergantung dengan bahan mentah saja. Tapi bahan mentah harga jatuh, maka ekonomi kita pun akan ikut jatuh lah, tak meningkat, tak maju-maju. Okey. So, ini poin kedua, kejatuhan harga bahan mentah. Kemudian yang ketiga, isu dia, petani masih berpendapatan rendah. Petani masih berpendapatan rendah. Dan pada tahun 1960-an juga, tahun 63 selepas Malaysia dibentuk, para petani masih lagi ketinggalan dalam aspek peralatan dan teknologi pertanian. Okey, tak mahir. Tak mahir. Masih lagi orang kata kurang arif penggunaan teknologi. Teknologi apa orang kata seperti bajak apa semua kan. Dia tak ada lagi, tak tahu lagi. Dia bukan dari segi aspek peralatan saja kan. Kadang apa baja-baja kan. Baja-baja pun banyak jenis kan. Dia orang kurang arif benda-benda tu semua. Okey. Kemudian seterusnya, pertanian komersial lain masih kurang diusahakan oleh petani. Okey, pertanian komersial lain masih kurang diusahakan oleh petani. Okey, ini aspek isu berkaitan pertanian. Okey. Jelas tak setakat ni? Benda basic dia tu adalah isu pertanian. Bila ingat pertanian, ingat awak kena kaitkan dengan petani. Petani pendapatan rendah, okay? Petani tidak pandai menggunakan peralatan dan teknologi berkaitan dengan pertanian. Diorang tak mahir benda-benda tu semua. Okey. Kemudian tambah pula harga bahan mentah jatuh. Okey. Bila harga bahan mentah jatuh, automatiknya pendapatan mereka rendah lah. Okey. Kalau contohlah harga kelapa sawit jatuh, maka secara automatiknya petani-petani kelapa sawit pendapatan diorang takkan tinggilah. Okey, dia automatik jatuhlah pendapatan diorang. Okey, sebab saya ingat lagi kampung saya dulu ada pada satu masa tu harga kelapa sawit jatuh, harga nenas meningkat tinggi tau. Jadi kebanyakan penduduk kampung saya tu diorang tombangkan semua pokok-pokok kelapa sawit diorang. Okey, diorang gantikan dengan ladang-ladang nenas tau. Sebiji nenas dah berapa kan jual. Jadi diorang rasa itu berbaloi. Diorang dah orang kata sebagai pengusaha nenas lah. Okey. Kampung-kampung saya dah jadi banyak nenas pula berbanding kelapa sawit. Still kelapa sawit ada wujud, tapi nenas pun banyak. Kampung saya nenas. Getah kurang. Getah. Dulu getah masa tahun 1990-an kampung saya tu banyak pokok getah. Orang tanam getah, tapi ada pada satu zaman tu, saya tak ingat zaman siapa pemerintah, Perdana Menteri mana, saya lupa dah, kecil-kecil. Saya ingat zaman siapa saya tak ingatlah zaman apa Mahathir ke zaman Mahathir rasanya. Okey. So, zaman Mahathir pemerintah lah. Okey, nenek saya, atuk saya semua dah tebang pokok getah apa semua, ganti sawit. Sebab masa tu orang rebut sawit, harga sawit tinggi. Harga getah merundung, jatuh. Jadi atuk saya apa orang kata bakar lah kan, tebang lah kan pokok-pokok getah, ganti dengan pokok sawit. Sebab harga buah sawit mahal masa tu. Jadilah kebun kampung saya tu banyak pokok kelapa sawit lah kat belakang tu kan. Okey, sebab atuk saya. Okey. Dan lepas tu tahun 2000 tahun 2000-an tahun lebih kurang 2003 2004, saya masa tu tingkatan 4 tingkatan 4 tingkatan 5. Okey, harga nenas naik. Kelapa sawit biasa-biasa je, dia naik pun tak berapa tinggi. Okey, so turun, gantikan pokok kelapa sawit dengan nenas. Atuk saya, arwah atuk lah arwah. So itulah situasinya ketika itu. So sama juga macam situasinya selepas pembentukan Malaysia. Masalah yang sama, harga bahan mentah jatuh, maka petani pun pendapatan dia rendah. Itu isu dia. Okay, so cara kerajaan nak mengatasi masalah berkaitan dengan pertanian. Apakah cara dia? Iaitu
tidak bergantung dengan getah dengan biji timah lagi. So kita perlu cari pasaran baru. Kerajaan perlu berusaha untuk mencari pasaran baru untuk getah dan biji timah. Okey, mungkin sebelum ini kat buku teks awak dia tak cerita tak jelaskan, tapi yang saya baca pembacaan bahan lain, okey, masa kita lepas merdeka, kita ni jual biji timah dengan getah ni terlalu bergantung dengan hasil belian negara Britain. Boleh faham tak? Negara-negara tertentu je yang beli biji timah dan getah kita. Tetapi kali ini kita tak nak bergantung dengan pembelian diorang saja. Kita cuba marketingkan ataupun iklankan, marketing lah kan, pasarkan ataupun bahasa Melayu lah, meluaskan pasaran kat negara-negara lain juga. Boleh faham tak? Bukannya kita terlalu bergantung dengan Britain saja nak beli barang-barang kita ni, bahan mentah kita. Sebab Britain kan penjajah kita kan. Jadi Britain memang banyak beli dengan kita saja masa tu, lepas kita merdeka sampailah Malaysia dibentuk. Okay, jadi kerajaan ambil langkah apa? Kerajaan mengambil langkah mencari pasaran baru. Maksud mencari pasaran baru, awak perkenalkan orang kata sektor pertanian awak, industri awak tu, okey, kat negara-negara lain juga. Macam awak lah kan, contoh awak jual apa kosmetik ke kan. Adalah murid-murid saya tahu ada yang setengah suka jual apa barang kosmetik kan, alat-alat make up apa semua. Korang cuma jual antara murid-murid Bandar Putra saja. Contoh. So pasaran korang itu saja. Pasaran korang hanya itu saja. Apa salahnya kalau korang cuba iklankan apa yang korang jual itu kat murid-murid sekolah lain juga. Satu daerah Kulai ni korang jual lah, cuba usaha. Ataupun cari kawan-kawan yang sekolah lain, tolong dia promotekan. Ataupun awak bagi dia jadi dropship awak. Kalau awak dapat jual, saya bagi sikit lah. Macam tu lah. Itulah maksudnya awak meluaskan pasaran kat lain-lain tempat. Bukannya skop kecil saja. Macam saya lah kan, contoh kelas kita, kelas yang saya buat ni, murid Bandar Putra je. Tapi saya tak terhadkan murid Bandar Putra. Maksudnya kalau ada murid lain nak join, tak ada masalah. Tak kisah pun. Dah ada 2 murid sekolah lain lah maksudnya kan. Dengan saya ni. Pak Zelina dengan satu lagi siapa? Abang Irfan kan. Izwan tu. Okay. So saya terhad. Kalau ada orang tua pun 50-an, Cikgu Putra, saya nak ambil SPM boleh? SPM sejarah. Contoh umur 50-an. Buka, bagi. Okay. Itu, meluaskan pasaran. Kita jangan kecilkan skop. Okay. Itu maksudnya. Itulah cara kerajaan nak mengatasi masalah isu berkaitan dengan pertanian. Okay. Kemudian yang kedua, selain mencari pasaran baru, kerajaan juga mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Boleh faham tak? Mungkin sebelum itu Malaysia hanya tumpu pada sektor pertanian getah dan biji timah. Awak kena ingat 2 sektor awal ni memang kerajaan terlalu fokus getah dan biji timah saja. Mungkin ada lain lah, kopi ke apa, tembakau ke apa, lada hitam. Okay, tapi tak berapa diusahakan. Okay. Dan kerajaan mula pelbagaikan kegiatan ekonomi selepas itu. Mungkin ada kelapa sawit lepas itu, kan? Ada nanas, kan? Ada koko ke apa ke. Okay, so kita pelbagaikan lagi kegiatan ekonomi pertanian supaya tak tertumpu pada sektor tertentu saja. Kalau awak terlalu tertumpu pada satu saja, nanti awak kalau benda tu jatuh, collapse, awak ikut jatuh. Sama juga macam hal kita berniaga sekarang. Okay? Kita orang kata memanglah kena fokus kan, fokus. Tapi kalau suatu masa benda tu akan jatuh, tak boleh naik-naik, awak tak ada backup. At least awak ada benda-benda lain juga, jual benda lain juga untuk backup awak. Kalau awak satu lagi perniagaan tu jatuh. Okey? Macam itulah maksudnya yang kerajaan Malaysia buat, mempelbagaikan lagi kegiatan ekonomi pertanian. Ini yang saya masukkan ni peniaga-peniaga kecil lah kan biasanya. Okay. Dan industri pemprosesan. Okey, kemudian memperkenalkan. Okey, ni langkah mengatasi yang ketiga dalam bidang pertanian lagi isu yang pertama iaitu memperkenalkan bidang pertanian baru. Tu yang saya sebut dah ada rupanya Saya pun tak perasan. Okey, iaitu contohnya kelapa sawit dan koko. Dua lah. Kelapa sawit, koko ni lewat sikit kat negara kita. Walaupun dia dah orang kata industri utama kat negara kita, sektor pertanian ni, antaranya kelapa sawit ni industri yang pertama kan, kelapa sawit pertanian. Okey, tapi
masa kita merdeka, selepas kita merdeka, kita bukan kelapa sawit tau. Kelapa sawit belum lagi masuk. Yang masuk awal getah dan biji timah. Lepas dah ada masalah benda ni semua, harga bahan mentah jatuh, getah jatuh, biji timah jatuh, dah kurang permintaan, kurangnya permintaan biji timah. Okey, maka kerajaan mempelbagaikan aktiviti bidang pertanian baru iaitu kelapa sawit dan koko. Okey. Koko, pernah rasa tak korang koko? Buah koko. Siapa pernah makan buah koko? Buah koko tu belah makan je biji-biji dia. Tak pernah. Tak pernah Siapa yang pernah angkat tangan? Serius lah, korang tak pernah? Korang koko yang dah diekstrak lah kan? Korang semua ni dah pernah merasa koko, tapi bukan koko yang ori. Korang cuma pernah merasa koko yang dah Koko. Dia kata Koko Crunch. Kerana semua orang pernah rasa kan? Nak beli kat mana cikgu koko tu? Payah kan nak cari? Kat sini saya tak tahu, tapi kat kampung saya, jiran depan rumah saya ada tanam. Daripada kecil sampai sekarang, ada lagi pokok koko. Saya pun terkejut. Ada lagi kau tanam koko? Pelik kan? Dia bila dah masak tu, dia warna kuning. Okey? Kulit dia tu kuning. Cari kat Shopee. Gila, ada ke Shopee koko? Dapat dah bonyok lah, dah busuk lah. Biasanya kalau buah-buah yang susah korang nak cari kalau saya cari kat pasar borong, pasar awam kat Plazang sana. Biasa macam-macam ada. Okey. Kalau TJ Mart tak pastilah. TJ Mart tak perasan lah koko ada ke tak. TJ Mart. Belakang rumah Abdul ada. Ya je ada. Koko kalau koko yang dah jadi coklat semua orang dah pernah rasa kan. Tapi koko asal dia tak rasa coklat langsung pun. Kan buah koko tu bukannya rasa coklat pun. Rasa masam-masam je, masam-masam manis buah dia. Tapi macam mana bila dikeringkan, diproses, diawet boleh jadi macam coklat. Kadang macam jauh kan rasa dia tu. Koko dengan coklat tu jauh sebenarnya. Awak rasalah buah koko tu sebenarnya jauh rasa dia. Kalau kopi, pernah rasa tak biji kopi? Biji kopi. Tak. Biji kopi memang tak boleh makan lah kan. Tapi memang mungkin lah bila diekstrak tu dia jadi pahit. Saya dulu kecil-kecil nak cari duit, saya petik buah kopi. Masa kecil-kecil, sekolah rendah lah. Zaman sekolah rendah tu, mak ayah awak kalau bagi RM10, seolah-olah RM10 tu macam RM50 tau nilai dia. RM10 dulu. Ataupun mungkin macam 100 lah. Tapi melampau sangat kan. 50 lah. RM10 dia tu. Nilai dia. Saya jual buah kopi tu. Jual-jual. Timbang. Bawa basikal sini dengan adik. Petik dengan adik. Sekolah rendah. Lepas tu pergi naik basikal. Masuk dalam karung tu. Buah kopi tu. Pergi jual kat kedai runcit. Dapat silap saya RM21 ke apa. Saya bagi dengan adik-beradik lah. 2 orang lah adik saya. Dapat RM21. Masa tu terkejut tau. Banyak je. Zaman tu tau. Banyak. Kita petik 2 hari je. Siap. Hampir-hampir nak kena sengat lebah lagi. Sebab pokok kopi tu ada sarang lebah kan. Cerita lah pengalaman. RM21 tu dah macam kaya lah zaman sekolah rendah. Zaman 90-an tu. Kalau kanak-kanak dapat duit lah. Seingat saya pernah sekali ada orang bagi saya RM50. Macam nak demam saya. Hari raya tu. Hari raya kan dapat duit raya kan. First time dapat RM50 macam sorok. Punya sorok duit tu. Kat lipat-lipatan baju tu supaya adik-beradik kita tak curi kan. Punya ketakutan dia tu. Itu kesusahan zaman sekolah rendah kan. Zaman 90-an RM50 tu macam kaya gila lah. Macam RM500 lah. RM50 tu macam jakun lah kan zaman tu. Okay. Korang ni 50 lah hai. Celah gigi je kan. Zaman sekarang ni 50 celah gigi. Okay, so dan apakah cara usaha nak mengatasi masalah berkaitan dengan pertanian? Itu mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Okay, kalau sini ayat dia bidang pertanian baru ataupun pelbagaikan kegiatan ekonomi pertanian. Kat sini pula mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Okay. Komoditi ni bahan-bahan mentah jugalah Okay. Kemudian yang kedua, isu yang berkaitan pengangguran. Okey, ini masalah Malaysia juga. Masalah berkaitan pembangunan ekonomi. 64.
Okey. Nanti ada yang tanya saya, cikgu, apa beza topik 6.4? Kalau tengok nota apa beza 6.4 dengan 6.1? Kan? 6.1 kalau tengok ada juga kan cabaran pembangunan sosioekonomi. Tapi untuk 6.1 kita sentuh kepada spesifik Sabah dan Sarawak saja. Tapi kalau 6.4 kita menyeluruh, maksudnya seluruh Malaysia lah. Okey? Boleh beza tak? Nanti awak takut awak keliru. Okey? Bukan dah belajar ke cikgu pembangunan ekonomi ni? Sosioekonomi. Bukan. 6.4 ni sentuh terhadap seluruh Malaysia. Tapi kalau 6.1 cabaran dalaman Malaysia tu, itu menyentuh sosioekonomi, pembangunan sosioekonomi Sabah dan Sarawak. Beza sikit Saya pun kadang-kadang bila baca buku teks awak ni, saya pun macam benda yang sama je kan. Kenapa belajar benda yang sama? Bila kita hati-hati, kita baca dengan hati-hati, kita akan dapat kenal perbezaan 6.1 dan 6.4. So harap awak fahamlah. Sama juga macam isu komunis. Komunis bukan dah belajar ke kat tingkatan 4? Ada setengah murid dia tertanya-tanya, kenapa kita belajar lagi komunis ni kat tingkatan 5 sedangkan tingkatan 4 kita dah belajar juga topik komunis banyak kan kat situ. Okey, bezanya zaman dia. Saya dah ceritakan hari tu, dah ulas. Okey. Kemudian yang kedua berkaitan dengan isu berkaitan pengangguran. Apakah isunya? Iaitu pengangguran seperti yang Savena tahu, pengangguran ni berkaitan yang tak ada pekerjaan. Ramainya penduduk tidak bekerja. Itu maksud pengangguran. Pengangguran meningkat, peluang pekerja yang terhad. Maksud terhad ni sedikit lah, peluang pekerja sangat sikit zaman itu. Ramai yang menganggur, tak ada kerja. Kalau nak kerja, kena ada tanah. Orang Melayu dulu bergantung dengan tanah. Harta dia orang tanah. Tak ada tanah, macam mana dia nak bekerja? Dia nak kerja dengan siapa? Nak bekerja dengan orang pun tak nak ambil bekerja kan? Nak bayar upah mahal. Dia orang banyak bekerja sendiri saja. Siapa ada kebun sendiri, dia bekerja. Dia usahakan kebun dia orang sendiri. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, kita bergantung dengan company, syarikat-syarikat besar. Kita nak makan gaji kan zaman sekarang. Ataupun bila dah lagi zaman pandemik ni, dah tak boleh bergantung dengan makan gaji. Kalau zaman pandemik ni, awak dah tak boleh bergantung dengan makan gaji. Bahaya. Risiko. Boleh dibuang kerja bila-bila masa. Yang kerja-kerja swasta kan, kilang semua, kesian jiran-jiran saya pun saya tahu ada yang hilang pekerjaan. Dan kita pun donate kan taman-taman ni, cari. Ada orang memang tak nak gantung white flag. Memang kita tahu. Malulah kan nak gantung white flag kan. Tapi bila kita survey-survey, memang ada penduduk Bangau ni, memang ada yang susah juga, yang hilang pekerjaan. Jadi pun kita cuba bantu diorang lah. Sebab bila awak kerja dengan orang, awak bergantung dengan orang lain nak bayar gaji awak. So itu risiko awak sendirilah. Okay, so nak backup plan, ada bisnes sendiri. Okay, macam saya isteri lah kan, dia buat bisnes online apa semua kan. Saya macam, contohlah kalau kelas kan, macam ni lah kelas contohnya, kelas ni tuition ke apa kan. Okay, so saya kerja kerajaan kan. Tunggu kerajaan collapse lah baru saya hilang pekerjaan. Bahaya. Okey. Seterusnya, yang kedua isu berkaitan pengangguran. Okey, itu dah cerita. Kemudian cara mengatasi. Apa cara nak mengatasi? Iaitu kerajaan menubuhkan pusat latihan vocational. Ini tertinggal huruf L typo, tambah je. Pusat latihan vocational dan teknikal. Contohnya apa? Apa pusat latihan vocational dan teknikal yang awak tahu? Yang paling popular apa? Siapa tahu? Contohnya Giat Mara lah. Giat Mara. Apa lagi? IBM lagi satu IBM. Okey. IBM ke apa? Lagi satu adik saya pun dah lupa dah adik saya tu. Okey, adik saya belajar ambil bidang perkhidmatan servis aircon kan. Dia belajar benda tu lah. Okey, jadi dia dah lulus CJ, dia pergi je kat mana-mana company servis aircon, dia boleh buat lah kan, senang dan boleh buat part time juga. Dia beli barang dia, letak nombor dia kat mana-mana media sosial ke apa, iklankan kat mana-mana, fly ke apa, flyers ke apa, bagi edar kat mana-mana, nanti adalah orang call kan, panggil Dan saya pun ada kawan-kawan cikgu pun
panggil adik saya servis aircon dia. Tapi sekarang adik saya dah tak buat benda tu. Okey, dia buat benda lain, niaga makanan Okey, seterusnya yang kedua, cara nak mengatasi masalah pengangguran adalah meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Okey, itu simple je lah bila masalah pengangguran, luaskanlah peluang pekerjaan tu kepada penduduk. Okey. Seterusnya yang ketiga adalah isu berkaitan kesihatan. Apa pula kaitan masalah kesihatan ni? Kesihatan ni memang masalah utama jugalah dunia lah Kalau zaman sekarang ni memang kita masalah pandemik COVID-19 lah. Okey. Tambah lagi varian Delta apa semua macam-macam lah penyakit kan. Wallahualam, ada yang kata penyakit ni buatan manusia macam-macam. Bila kalau kita banyak tengok sana sini kan, video-video YouTube ke apa, ulasan orang-orang ada yang kata ni bala daripada Tuhan, ada yang kata ciptaan manusia untuk kembangkan ekonomi mereka, okey, negara-negara tertentu. So macam-macam. Saya kalau awak tanya saya tak boleh lah nak jawab kat sini kan tentang COVID ni. Okey. So seterusnya isu berkaitan kesihatan, apa masalah isu dia zaman itu, zaman Malaysia dibentuk ni? Okey, masalah kesihatan sosial iaitu lebih kepada masalah ibu-ibu mengandung. Okey, masalah kekurangan kemudahan kesihatan untuk ibu-ibu mengandung. Okey, ini nasihat saya lah Kalau yang tengok lah kan, tapi korang ni belum kahwin kan. Tapi buat masa sekarang memang tak sesuai lah kalau untuk ibu hamil untuk tempoh zaman sekarang. Sangat tak sesuai di hospital-hospital kemudahan terbatas kalau sekarang ni untuk ibu-ibu mengandung. Banyak kes sekarang ibu mengandung menghadap ilahi kan, tempoh-tempoh zaman sekarang banyak termasuklah Siti Sarah kan. Kita semua tahu. Seram pula dengan nama Siti Sarah. Bukan Sarah yang ni tau. Sarah Rasudin penyanyi tu kan. Okey. Sarah ada tak? Oh ada. Ada tu. Okey. Banyak sekarang ni 70 wanita mengandung meninggal dunia kan. Yang baru ni. So tinggi tau kes tu. So awak kalau ada abang kakak yang dah kahwin tu, kalau boleh itu kan kita drag sikit lah kan. Janganlah, kesian wanita untuk tempoh zaman sekarang. Dia berpanas-panasan nak tutup muka apa semua, mulut kan, tutup muka pula, tutup mulut, ikut SOP apa semua, nak beratur, tunggu turn kat klinik, kat hospital. Oh rimas. Tempoh biasa pun isteri saya pun tempoh mengandung tu, appointment apa semua pun dah macam tak tahan kan. Lagi tempoh sekarang dengan keadaan ikut SOP lagi, nak beratur, leceh berdiri dengan bawa bebanan mengandung tu So cabaran sangat besar tempoh zaman sekarang ni untuk ibu mengandung. Okey, tapi saya nak cerita ni isu yang ketika Malaysia dibentuk, bukan isu sekarang. Okey, sambil cerita je tadi. Okey. So keperluan asas dan kekurangan kemudahan. Okey. Kekurangan kemudahan kesihatan untuk ibu mengandung sangat terhad. Okey, itu ceritanya lah. Okey, kemudian perkhidmatan, kurangnya kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional untuk ibu-ibu mengandung. Untuk ibu-ibu mengandung juga. Okey, maksudnya perkhidmatan kesihatan profesional untuk ibu-ibu mengandung kurang. Okey, maksudnya zaman selepas pembentukan Malaysia ataupun zaman selepas merdeka, okey, ceritanya sebenarnya banyak ibu-ibu mengandung sebenarnya mati. Okey, banyak ibu mengandung mati. Kalau ibu tu yang tak mati, anak dalam kandungan itu mati sebab kurangnya kepakaran ketika itu. Kita kurangnya tenaga-tenaga pakar untuk mengendalikan ibu-ibu mengandung. Kebanyakannya pada zaman itu, penduduk-penduduk tanah Melayu, dia tidak terlalu bergantung dengan perubatan moden. Diorang jumpa bidan-bidan tradisional. Okey, bidan-bidan lah. Bidan-bidan tradisional, bidan-bidan kampung. Okey, yang orang kata tak ada kursus ke apa ke diorang bergantung pada tu. Okey. So, apa kesannya isu-isu dia masalah apa ketika itu? Okey, kadar kelahiran tidak normal. Kadar kelahiran tidak normal, mungkin ramai yang bayi-bayi yang tidak orang kata kurang sifat ataupun masalah berkaitan dengan sindrom Down, okey,
dan kematian yang tinggi. Okey, ini kematian yang tinggi ni kita selalu dengar kan. Arwah apa kata banyaklah belah-belah saudara saya, bukan nenek saya lah. Yang adik-beradik dia lah. Okey, adik-beradik dia mesti kita selalu dengar adik-beradik dia sebenarnya ramai. Tapi meninggal ada setengah kakak dia, abang dia sepatutnya lahir ada, tapi meninggal orang kata setelah dilahirkan. Mungkin 2-3 bulan lepas tu meninggal. Awak pernah dengar tak cerita atuk nenek awak dulu-dulu sepatutnya anak dia sekian-sekian ramai tapi meninggal di usia 2-3 bulan. Banyak saya selalu dengar lah. Okay. So bila saya baca buku teks awak ni, so memang isu itu berkait rapat lah isu kematian yang tinggi melibatkan ibu-ibu mengandung. Kalau tak ibu-ibu mengandung, anak dalam kandungan itu. Okey, sebab kurangnya kepakaran ataupun perkhidmatan kesihatan profesional untuk mengendalikan mereka. Okey? So, setakat ni boleh faham tak? Boleh. Okey. So, dan apakah usaha-usaha kerajaan untuk mengatasi masalah tersebut? Iaitu kerajaan menggalakkan supaya masyarakat mengurangkan kadar kelahiran. Dia sebenarnya istilah dia perancang keluarga lah, perancangan keluarga. Kita selalu guna istilah perancang keluarga. Okey, iaitu dengan memperkenalkan program perancang keluarga. Awak pernah dengar tak mak awak cerita kat awak ke ataupun siapa-siapalah kan, makcik-makcik awak ke bercerita tak boleh mengandung dekat jarak dekat-dekat ni, anak dekat-dekat. Nanti kalau pergi klinik nanti nurse marah. Isteri saya lah, cerita isteri saya lah ni saya tak payah cerita orang lain lah. Isteri saya pun yang anak pertama, anak kedua kan selang 1 tahun saja. Pergi klinik je, nurse bising. Cepatnya? Boleh faham tak? Ni nurse akan bising. Cepatnya? Apa maksud cepatnya? Apa maksud dia? Sebenarnya dia pun tak menggalakkan umur rapat sangat. Sebab risikonya kat ibu mengandung. Kalau boleh jarakkan sikit. 2-3 tahun ke bagi rahim tu proses betul-betul okey kan, barulah fikir dapat anak yang seterusnya. Jangan jarak terlalu rapat anak-anak tu. Okey, nanti risiko kat ibu yang mengandung. Okey. Itulah maksudnya proses perancang keluarga. Tapi nenek saya belah isteri, anak dia 17 orang. 17 ni 7. 17. So kuat sihat alhamdulillah. Sampai sekarang hidup lagi nenek saya tu. Okey, sebelah isteri 17 orang anak. Tapi yang dah meninggal 2 orang lah. So anak dia 15 orang. So memang ramai. Keluarga besar sebelah isteri saya. Keluarga besar. Sebab adik-beradik dia memang ramai. Okay. Belah saya tak ramai sangat. Okey, so seterusnya nak mengatasi masalah kesihatan. Masalah kesihatan iaitu kerajaan menaik taraf perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. Okey, kenapa boleh jadi macam ni? Okey. Perkhidmatan kesihatan tu apa dia? Perkhidmatan kesihatan tu contoh klinik kesihatan lah. Okey, klinik kesihatan, klinik desa kan? Pernah jumpa tak klinik desa? Kalau pergi kawasan Felda tu biasa ada kan? Kampung memang ada lah klinik desa. Okey, itulah perkhidmatan kesihatan. Ada juga kalau anak demam ke apa, maksudnya adalah klinik di kawasan kampung-kampung itu, luar bandar tu ada. Okey. Okey, kemudian isu yang terakhir, isu sosioekonomi, pembangunan dan sosioekonomi rakyat setelah Malaysia dibentuk, iaitu isu berkaitan dengan taraf hidup berbeza. Ini cerita macam ni saja. Okey, kalau tengok taraf hidup berbeza. Okey, sama je Okey. Apa maksud taraf hidup berbeza ni sebenarnya? Kalau kat buku teks pun kita ayat dia macam seolah-olah tergantung kan. Taraf hidup berbeza. Apa maksud dia? Apa isu dia? Siapa yang tahu? Kalau tak tahu saya ulas lah. Okey. Taraf hidup berbeza yang dimaksudkan ni, maksudnya antara penduduk Semenanjung dengan penduduk Sabah Sarawak itu berbeza. Jurang perbezaan diorang
jurang ekonomi diorang tu sangat beza. Taraf hidup diorang antara penduduk di Semenanjung dengan penduduk Sabah dan Sarawak sangat jauh beza. Mungkin Semenanjung itu lebih maju kehidupan diorang, taraf hidup diorang lebih maju, pendidikan diorang lebih baik, kesihatan diorang lebih baik. Kemungkinan penduduk Sabah dan Sarawak, pendidikan dan kemudahan kesihatan diorang kurang berbanding dengan penduduk di Semenanjung. Itu yang saya faham Tapi yang saya rasa itu memang betul. Sebab topik kita Malaysia. Kalau awak tengok buku teks tu, dia sebut itu, taraf hidup berbeza. Apa maksud dia? Ayat dia tergantung sebenarnya. Tapi itulah saya kefahaman saya nak bagi awak faham. Maksud taraf hidup berbeza ni antara penduduk Semenanjung dengan penduduk Sabah dan Sarawak. Tapi kat sini dia tak diceritakan direct. Supaya awak cari sendiri, gali sendiri. Apa maksud isi-isi dalam buku teks ini. So itu tugas saya nak menyampaikan supaya awak faham. Okey. Kemudian cara mengatasi apakah cara untuk mengatasi masalah taraf kehidupan yang berbeza antara penduduk Semenanjung Malaysia dengan penduduk Sabah dan Sarawak. Dengan cara kerajaan mendapatkan bantuan Bank Dunia. Bila kita dah dapat negara macam kita dah dapat wilayah Sabah dan Sarawak, maka kerajaan memerlukan orang kata kos belanja yang lebih lah. Okey, untuk membantu penduduk Sabah dan Sarawak. So cara dia, kita minta bantuan lah daripada Bank Dunia. Okey, pada awal-awal merdeka lah ataupun hingga zaman Malaysia dibentuk. Kemudian aktiviti pertama, bantuan Bank Dunia. Kemudian melancarkan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu. Melancarkan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya kan? Rancangan bersepadu yang macam mana ni contoh dia? Contohnya apa? Contohnya ni lah. Rancangan Malaysia Pertama ni. Inilah rancangan bersepadu. Okey, rancangan Malaysia Pertama inilah contohnya yang merujuk kepada ayat ini. Melancarkan program pembangunan negara. Contohnya rancangan Malaysia yang pertama telah dibentuk. Itulah satu rancangan bersepadu. Okey, kat sini memang kat buku teks memang dia tak sebut contoh lah. Kalau tengok kat sini. Memang tak sebut lah. Melancarkan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu. Kan kita tak faham apa benda ni. Okey, contohnya itulah rancangan Malaysia pertama. Okey. Kemudian yang ketiga, membuka kawasan-kawasan baru untuk membangunkan sektor kilang dan industri pembuatan. Sama je sektor kilang industri pembuatan ni sama je maksud dia. Awak ambil je lah sektor kilang membuka kawasan baru untuk membangunkan sektor perkilangan. Okey? Ini zaman setelah Malaysia mula dibentuk. Ingat lagi tak? Yang mana kerajaan ketika itu hanya fokus kepada getah dan biji timah saja. So, kerajaan juga dalam usaha untuk mempelbagaikan sektor ekonomi ketika itu dalam cara usaha nak mengatasi. Okay, so dengan cara apa? Kawasan-kawasan yang hutan-hutan itu semua kita teroka, buka tanah-tanah baru dengan wujudkan sektor-sektor kilang. Itu cara dia untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, itu taraf hidup berbeza lah. Okey, so automatiknya bila kerajaan membuka kilang-kilang, apa kesannya? Apa kesannya bila kerajaan buka kilang? Apa kesannya kepada penduduk? Penduduk di sekitar. Ada yang nak respon? Cuba korang respon. Kalau kerajaan, contohlah kawasan kawasan yang kurang kawasan yang kata kurang membangun. Contohlah saya bagi contoh Mersing. Tahu kan Mersing? Mersing kan kawasan dia macam pembangunan dia agak perlahan berbanding dengan Johor Bahru, Kulai, Batu Pahat, Muar kan. Penuh dengan pembangunan macam-macam sektor ekonomi. Kalau dia lebih kepada sektor ekonomi perikanan, pelancongan pun tak berapa sangat walaupun cuba nak diusahakan. Okay, contohlah Mersing kan. Kemudian pelabur-pelabur asing. Pelabur-pelabur asing ke pelabur luar, kira melabur modal di negeri Mersing, buka kilang-kilang ke kan, sektor-sektor perkilangan di sana seperti IPAC di kawasan Mersing. So apa yang berlaku?
apa yang berlaku untuk orang kata kesan positif terhadap penduduk sekitar? Berikan peluang pekerjaan. Ya, itulah jawapan dia. Bila kilang-kilang itu dibangunkan di kawasan-kawasan penduduk sekitar, peluang pekerjaan itu bertambah luas. So penduduk-penduduk sekitar yang mungkin sebelum ini kerja dia hanya menjali ikan, menjaring ikan kan. Kemudian bergantung dengan musim pula ikan tak naik-naik kan. So dia orang tiba-tiba ada kilang baru ni daripada Jerman, contoh kilang Jerman kan. Buka kilang, buka peluang pekerjaan, jawatan kosong. Gaji, alamak 2-3 ribu. Dia orang macam terkejut. Aku tak pernah rasa gaji sebulan 2 hingga 3 ribu ni. Kan? So dia mohon pekerjaan tersebut dapat. So dia dapat tingkatkan ekonomi penduduk di sana. Memberikan peluang pekerjaan terhadap penduduk di sekitarnya. Okey? Itu maksudnya. Okey, nak mengatasi masalah taraf hidup berbeza, buka kawasan-kawasan baru dengan buka kilang. Awak gunalah bahasa mudah Yang ini buku teks bahasa buku teks. Awak boleh guna bahasa yang lebih mudah awak faham. Buka kawasan baru dengan mendirikan kilang. Okey, kemudian yang keempat, mempercepatkan integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia. Okey. Integrasi tu kira hubungan lah mempercepatkan lagi hubungan, jaringan hubungan antara kalangan penduduk dan negeri Malaysia. Sebenarnya yang saya faham yang dimaksudkan kat sini, integrasi ni, dia nak jalinkan hubungan antara penduduk Semenanjung dengan penduduk Sabah dan Sarawak supaya mereka tak rasa terasing. Boleh faham tak? Penduduk Sabah Sarawak bila masuk dengan Malaysia, dia tak rasa terlalu dibezakan dengan penduduk Semenanjung. Sebab mereka dah satu negara dengan kita sebenarnya. Itu maksudnya nak mempercepatkan lagi integrasi antara penduduk dan negeri di Malaysia. Okey? Okey, so kita sempat habis ni sebenarnya. Okey, kita sempat habis sampai pukul 4 4 lebih. Setakat ni ada yang nak tanya apa-apa tak untuk topik 6.3? Okey. Tak ada. Okey, untuk topik 6.3.